Zizan ada benda nak bincang sikit ni. Ni punca masalah pertama kau kan? Sebab tu kau nak call aku sangat kan? Ha? Mesti ada sebab aku dah agak dah. Kenapa? Raya nanti Zizan tak boleh balik. Ha? Zan. Kau jangan buat pasal Zan. Kak, Zizan tak habis cakap lagi. Kak dah potong lah. Potong lah dia ni. Zizan sebenarnya tak dapat balik awal je. Bukannya tak balik pun. Habis tu kau nak balik bila? Akak balik dulu macam biasa. Zizan balik petang raya macam tu boleh? Ha? Zan. Kau jangan buat gila lah Zan. Mana boleh macam tu? Tak boleh. Nanti mak cakap apa? Masalah lah kau ni. Tak boleh. Itulah yang saya ajak bincang ni, Kak. Bincang apa bincang? Tahun lepas kau raya rumah Nuha. Tahun ni turn raya dekat rumah mak. Nanti mak cakap apa Zan? Akan nak menjawab apa dengan mak? Kak, adalah sebabnya. Tak ada. Mana ada sebab lain? Mati je boleh jadi sebab tau. Ya Allah, ni raya Zan. Raya. Faham tak? Kak, kalau mati memang tak balik lah. Jasad je tinggal. Kau cakap apa ni Zan? Mak ada 2 anak tau. Satu nama Zizan, satu nama Aida. 2 orang je ada mak. Kalau kau tak balik, mak nak beraya dengan siapa kau cakap? Zizan balik, Kak. Lambat je. Ya Allah. Kau tahu tak? Kau faham tak Zan? Raya ni tak ada makna kalau sambut lepas tak habis raya. Kita kena sambut pagi raya tu Zan. Kita nak bermaafan. Kita nak minta ampun semua. Lagi satu. Akak nak menghadap mak tau. Nanti mak nak meratap menangis dengan akak. Kau sedap beraya kat tempat lain apa semua. Nak menghadap masalah akak. Tak ada. Kau kena balik juga. Kita kena berkumpul ramai-ramai pagi raya tu Zan. Itu dia. Jomlah mak. Ini saya kira masalah ni bukan hanya berlaku dalam drama, tapi ia mungkin berlaku daripada 2-3 minggu ataupun 2 bulan lepas lah, selepas diumumkan boleh pulang ke kampung. Sebab 2 tahun lepas tak gaduh. Sebab memang semua orang tak boleh balik kampung masing-masing. Tak boleh rentas negeri. Tapi tahun ni bila dah mula boleh balik kampung, ramai yang claim, itu tahun 2019 balik kampung you kan. 2020, 2021 tak boleh balik. Dan ada juga pengalaman kawan-kawan lah, ada yang mendirikan rumah tangga sebelum bulan puasa hari tu kan. Macam, kenapa tak kahwin lepas raya? Ada penyesalan. Sebab nak kena pilih balik kampung siapa. Lepas tu ada juga sebenarnya tadi balik kampung mana? Balik kampung sini je. Memang kahwin dengan orang sama tempat ke? Sebab mak dia cakap kena kahwin sebab senang balik kampung. Satu hari boleh settle 2 Betul rumah. lah. Tapi macam Fatin pun tak ada masalah Fatin tak ada masalah, cuma kena cari persefahaman lah. Mana dulu. Sebab kita bekerja, jadi mula-mula Shah Alam lah apa-apa pun. Lepas tu kampung Fatin baru kampung suami. Betul, Penang dan juga Kuantan. Okey, tak gaduh, tak ada perang-perang. Tapi mungkin kalau anda yang macam biasalah ada berlaku ni peperangan kecil, sebab tu nak balik ke kampung ni, boleh terus kongsikan bersama dengan kami di Facebook WHI TV3. Okey, kita nak kongsikan topik kita hari ini bersama dengan 2 orang tetamu yang telah pun bersama dengan kita dalam talian. Yang seorang tu dia tak tahulah dia sempat perang ke tak sempat, tapi dekat-dekat je, suami isteri, seorang kat Kelantan, seorang kat Terengganu. Tapi dah sampai kampung dah. Dah selamat dah dia, dah sampai dah. Okey ke tu Encik Fazli yang kini berada di Kota Baru Kelantan. Semalam dia betul lah hari ini dah sampai. Hari ini bersama kita di Wanita Hari Ini. Cik Fazli, sihat ke? Alhamdulillah, sihat. Senyum dia. Dah sampai kampung halaman. Seronoknya dah sempatlah makan ni ikan bakar dengan budu, dengan ayam percik semua. InsyaAllah. Tengah hari pula kita sebut. Tanpa peperangan. Tanpa peperangan. Itu yang penting. Dan kita juga bersama dengan Shani yang sekarang ini berada di Kuala Lumpur, yang sebenarnya nak kongsikan kepada anda, dia tak berperang pun dengan pasangan dia sebab dia dah ambil langkah bijak yang mana dia ada keputusan yang dia buat yang kita nak kongsikan selepas ini. Sihat Shani? Ya, sihat Alhamdulillah. Terima kasih jemput. Sama-sama. Baik, kita nak mulakan dengan Cik Fazli. Cik Fazli, bercakap mengenai perang balik kampung ni, ini dah 2022. Masih lagi ke sebenarnya? Ada lagi, awak nak balik rumah mak awak dulu ke, mak saya dulu ke, mak siapa dulu ke? Macam mana? Saya rasa tahun ni sengit. Sengit dah? Saya rasa tahun ni sengit. Macam mana tu? Kalau boleh dikongsikan. Menarik ni. Tahun ni memang berbeza daripada beberapa dekad sebelum ni lah. Sebab 2 tahun semua macam hormon raya tu memang membuat-buat lah. Semua nak balik kampung, nak takbir raya, nak bersalam di hari raya pertama. Semua nak pada waktu tersebut. Jadi apabila sebenarnya dalam Islam, apabila kita nak sangat sesuatu tapi kita berkorban untuk benda yang lebih besar, pahalanya lebih besar tau. Sebab kalau contohnya kita derma barang yang kita tak suka sangat ataupun kita tak nak sangat, kita derma dapat pahala, tapi tak sama apabila kita buat kebaikan yang mana kita sangat suka benda tersebut. Derma kita, ni dalam Al-Quran sebut ya,
lantana lul birra, kita baca sampai bila iaitu kebaikan tu berlaku apabila kita berkorban benda yang kita suka. Jadi sebenarnya kalau dah sangat nak balik kampung ni kan, masa tu kita nak ada suasana yang lebih baik dalam keluarga. Jadi kita bila kita berkorban like this, tapi senanglah nak sebut kan, dia berkorban kan. Tapi tak semua orang. Sebab apa? Sebab isu raya ni semua pihak perlu mainkan peranan. Macam dalam video tadi kan. Tekanan berumat ayah daripada adik-beradik, daripada macam-macam. Jadi kalau semua orang main peranan, insya-Allah kita kalau boleh raya ni kita nak happy-happy, nak gembira. Betul. Jangan pula dengan raya kita jadi berperang pula. Betul. Kita tak nak dah berperang-perang ni kan. Tapi yang dia jadi masalah ni sebab contohlah kan, tahun 2019 dah turn isteri. Sepatutnya tahun 2020 turn suami. So 2021 turn isteri balik. Jadi 2022 yang balik kejap tu tak kira tau. Tak boleh balik kan, tak boleh balik. Ulang balik semula 2019 turn isteri, 2020 turn suami. So tahun 2021 turn isteri baliklah patutnya kan. Tahun 2020 kalau 22 ikutkan turn suami. Tapi isteri tak bolehlah juga sebab 2020 dengan 2021 tak raya. Dia orang tak acik lah. Tak acik lah. Kat situ jadi masalah tu. Tak tahulah dia macam mana dia buat, dia bincang dan sebagainya kan. Tapi nak tanyalah juga kepada Shani sendiri, adakah Shani pernah mengalami situasi ataupun masalah yang sama ni? Tiap-tiap kali nak raya inilah topik hangat. Tiap-tiap kali nak raya bukan dalam kalangan pasangan suami isteri je, kadang-kadang dalam kalangan adik-beradik kan, siapa yang nak balik raya dengan mak sebab mungkin ada yang dah ada keluarga dan sebagainya kan. Pernah tak berlaku? Shani memang daripada awal lagi, Mami, in fact kita follow Mami ni style lah. Masa Mami masih ada husband dulu, kita memang amalkan selang-seli. So originally memang adik-beradik pun macam tu. Maknanya dia tahu tahun ni tahun siapa. Tapi macam tu cakap tadi kan, tahun lepas tak boleh nak raya, tahun sebelum tak boleh nak raya. Macam Shani sendiri, memang Shani daripada awal masa sebelum kahwin dengan husband lagi, Shani dah cakap apa-apa pun raya, first raya with my mum. So this raya memang family. Alhamdulillah lah dapat pergi rumah family husband. So dekat Puncak Alam je pun kan. Dekat. So alhamdulillah nasib lah dekat KL juga ibaratnya kan. So memang dah plan daripada awal lagi. Okey, kita share, maknanya selang-seli. Tiap tahun, that means tapi raya haji insya-Allah akan family Shani lah sebab Kelantan raya haji best. Meriah ya. Meriah. So alhamdulillah lah husband pun setuju. So pagi raya lepas subuh saya dah siap masak nasi dagang kat rumah Mami ni. Kita akan bawa bekal tu pergi rumah Puncak Alam, rumah mertua. So this year macam tu plan dia. Okeylah, ada orang kata titik persefahaman tu kan, ada tolak ansur juga tu. Kena ada. Itu penting. Kalau tak ada susah soalan tu. Saya tanya soalan kat Fatimah. Awak masak apa nanti? Saya tolong-tolonglah. Tolong. Faham. Saya rasa kakak awak sedang menonton ketika ini. Okey, Cik Fazli, kita nak bagi tahu juga kalau kita dah berbincang kan, awak ni kita tak naklah gaduh yang panjang juga kan, anak-anak tengok pun malu. Kita nak ambil orang kata persefahaman tu, kalau salah seorang perlu beralah, macam mana seorang lagi tu untuk menerima dan macam okeylah, dia betul-betul macam raya mana-mana pun tak kisah, janji kita bersama. Betul, tapi sepatutnya siapa yang patut beralah? Macam tadi tu tak suami kan beralah kan. Cik Fazli, bila kita berhadapan dengan konflik, sebenarnya ada kalau ikut professional conflict resolution ada 5 cara selesai konflik. Yang pertama adalah competing and avoiding. Competing ataupun avoiding ini tak bagus lah. Competing nak berlawan juga kan. Nak compete juga. Yang kedua avoiding. Avoiding tu maksudnya tak nak bincang pun benda tersebut kan. Last kali bergaduh kan. Tapi ada 3 lagi iaitu compromising, iaitu cari jalan untuk solution yang diterima semua. Seperti yang kita dengar tadilah kan. Raya haji, raya puasa, compromise. Bagusnya kita raya kan. Yang kedua, yang keempat adalah collaborating, iaitu mencari persetujuan yang dua-dua setuju, dua-dua happy. Dan yang kelima adalah accommodating, iaitu kita mengalah dan bagi dulu kat dia lah kan. Nah, biasanya ada give and take like that. So ideanya adalah siapa yang nak berkorban dulu ni, siapa yang berkorban dapat pahala lah insya-Allah untuk kebaikan, untuk menyelamatkan benda yang lebih besar, menyelamatkan perkahwinan dan melahirkan kerukunan rumah tangga ni besar pahalanya. Ya, betul. Saya nak share mungkin kalau sempat 5D lah, 5D teknik lah. Teknik 5D lah kena buat kalau nak avoid berperang ni. Yang pertama, duduk dalam keadaan damai. 2D tu lah, duduk dalam keadaan damai dan discuss kan. Kedilah ya, duduk damai discuss. Jangan avoid lah. Jangan bergaduh ni, nak bincang
tengah-tengah nak apa bungkus, tengah shopping, tengah Masjid India tu nak bincang. Memang mengadu lah kan. Boleh bayangkan. Awak lah tu. Ramai duduk discuss. Dan dan lepas tu dengar. Masa discuss kena dengar. Jangan banyak bercakap. Banyak mendengar. Siap baik pakai face mask betul. Lepas tu baru nak decide sama-sama. Yang tengok tadilah boleh kita accommodating, collaborating, compromise. Saya rasa saya ada buat keputusan yang bijak lah. Sebab tu saya belum berdiri rumah tangga. Alamak. Saya belum bersedia nak pergi. Tapi awak ni awak kena duduk bawah ketiak mak awak. Okey, kita nak dengarkan dahulu pendapat orang ramai. Sebelum banyak lagi soalan kita nak tanyakan kepada Shani dan juga Cik Fazli. Terus hantarkan komen anda bersama kami di Wanita Hari ini. Kita dengarkan dulu. Berperang balik raya, Alhamdulillah setakat 9 tahun kahwin ni tak pernah lah lagi mangkuk terbang semua untuk giliran balik raya kan. Sebab aturannya setiap tahun hampir sama. Selepas solat raya, kita akan bersalam-salaman dan beraya di rumah sebelah keluarga saya dahulu. Kemudian selepas Zuhur, kita akan bergerak ke rumah mertua. Jadi kalau nak kata siapa menang tu, rasanya saya kot. Sebab setiap pagi raya rumah saya dulu. Macam saya senang. Tahun pertama di rumah suami, tahun kedua di rumah saya sendiri. Dan untuk lagi kata menyenangkan hati, contohnya kalau raya puasa diraya di rumah suami, raya haji saya decide untuk beraya di rumah saya, dan begitulah setahun-setahun seterusnya. Contoh kalau beraya dulu di rumah saya, raya haji di rumah suami. Bagi saya yang dah lama kahwin, pada awal perkahwinan saya dah tentukan jadual. Jadi tak ada masalah nak balik ke Kedah ataupun Melaka. Sebab di awal perkahwinan tu dah tentukan sama ada nak balik negeri siapa dahulu. Kalau untuk balik raya ni, saya rasa tolak ansur lah. Dua-dua pihak keluarga kita kena jaga perasaan mereka kan. Jadi sekurang-kurangnya kita dapat beraya bersama-sama. Masa bersama keluarga tu yang penting. Tak kisahlah pagi ke malam ke, janji kita dapat berkumpul bersama. Tiada isu siapa menang siapa kalah. Yang pasti kita mesti ada kerjasama, tolak ansur dalam isu balik beraya di rumah siapa. Untuk elakkan berlakunya peperangan seperti itu, di awal perkahwinan, si suami dan isteri perlulah berbincang sebaik mungkin macam mana nak manage waktu beraya dengan keluarga suami dan waktu beraya dengan keluarga si isteri. Barulah harmoni. Wow, macam-macam komen. Itu komen daripada orang ramai yang sempat ditanyakan soalan. Tapi ini komen yang orang kata fresh from the oven kan. Apa tu? Fresh from the oven macam buat kek pula kan, buat kuih. Okey, ini daripada Natira Muhammad Yusof katanya, perang balik kampung ni nampak kecil, tapi jika tidak ditangani dengan baik, boleh menimbulkan impak yang kurang baik. Betul tu, yang bijak akan menggunakan fikiran yang matang dan rasional mengikut kesesuaian. Jika pasangan kita perlu untuk berada di rumah orang tua mereka atas sebab-sebab yang tak dapat dielakkan. Sedangkan di rumah orang tua kita ada adik-beradik yang lain yang boleh menyantuni, apa salahnya kita beri ruang. Sekali kita buat baik, insya-Allah balasan yang baik-baik juga untuk kita. Tindakan kita sama ada yang baik atau buruk akan menjadi ikutan anak-anak, seperti rantaian yang tidak putus jika tidak diputuskan. Bagus sangat komen daripada Natira Muhammad Yusof. Kan Shani kan? Betul. Betul sangat tu. Betul. Shani rasa dalam apa-apa isu pun tolak ansur antara suami isteri tu yang paling penting. Sebab apa kalau kata kita tak ada, kalau tak ada macam Cik Fazli tadi cakap kan, tak ada discussion, tak ada perbincangan tu semua, itulah pucuk pangkal akan jadi gaduh. Sebab you tak ada discuss, you main assume, okey balik raya tahun ni kat sini, balik raya tahun ni kat sana, you know. So bagi Kak Shani sendiri, macam Shani memang awal-awal lagi dah bincang, so I rasa benda tu selamat lah. Orang kata tak adalah nak berperang apa semua. Cuma memanglah husband mula masa dia cakap, tahun ni kita raya my parents I pandang kat dia. Lepas tu dia cakap, oh yelah dah 2 tahun dah kita, sebelum ni tak boleh nak beraya kat mana-mana. Tahun lepas tu memang dah, okay, I say ya. Betul lah, this year memang your turn. So, tapi my mother lah pula macam, yelah orang ada mertua sekarang. Kan? Bergurau-gurau manja lah. So macam, I pun cakap dengan Mami biasalah. Mami macam dulu Mami juga kan. Bila Mami ada husband dulu, Mami pun selang-seli tahun ni kat mana, tahun ni. Tapi itu pun Shani tetap yang kata, whatever it is, I will masak nasi dagang siap-siap dulu, baru I pergi. Because tak ada, maid tak ada. So memang Shani dengan Mami every raya memang I akan tolong dia masak nasi
nasi dagang, nasi Kelantan. Kira sempatlah tu kan. Okey. Ini soalan untuk Cik Fazli. Fatin, kalau boleh kita tanyakan. Cik Fazli, kadang-kadang ini yang menjadi masalah dalam pasangan suami isteri ni. Contohlah, suami mak suruh balik kampung, tapi tahun ni turn rumah isteri. Betul. Jadi, siapa yang harus didahulukan kalau dalam situasi sebegini, Cik Fazli? Ini rumit lah sebab ia melibatkan keluarga, dua keluarga kan. Dua keluarga, ada dua parent, mak ayah. Biasanya mak lah kan yang nakkan anak dia berada di samping masa hari raya, dah 2 tahun tak beraya jadi nak jumpa. Jadi saya rasa pertama sekali kita sebagai anak, kita kena terima keputusan yang keluarga kita dulu. Maksudnya pasangan kita, suami kita kena decide, kita terima. Bila kita terima benda tersebut, senang kita nak lebih mudah untuk kita memujuk mak ayah kita lah ataupun menerangkan situasinya. Dan dalam masa yang sama, ini seni untuk berunding. Bila kita dengar daripada mak ayah apa permintaan mak ayah, kita cuba untuk penuhi dan kita bincang semula dengan pasangan kita, apakah mungkin cara untuk accommodate situasi tersebut. Jadi mungkin ini soal kita menggembirakan semua pihak. Jadi bagi saya, bila kita berhadapan dengan situasi seperti ini, kita perlu 3G. 3G ni adalah cara untuk defeat selfishness. Bila kita selfish, ini problem berperang ni, bila kita selfish kan. 3G ni adalah give up. Maksudnya we must give up. Maksudnya kita kena berikan dulu kepentingan diri kita lah. Jangan it's all about me. Aku nak. Kita give up dulu kan. Yang G pertama lagi give up, lepas tu give in. Sama-sama give in apa kita nak capai. Lepas tu give all. Buat yang terbaik untuk give up, give in, give all. 3G. Yes. 3G tu ya, give up, give in dan give all. Maksudnya dekat sini Cik Fazli, peranan untuk kita bukan sebab perang balik kampung tu bukannya isteri dan suami saja. Sebenarnya seluruh ahli keluarga, ibu bapa, adik-beradik juga kan. Janganlah macam keputusan dah dibuat untuk balik belah mana, jadi adik-beradik macam kenapa tak balik? Itu pun agak memberi tekanan juga kepada pasangan suami isteri tu. Okey, Shani. Betul. Kalau kita nak tahu juga bukan sekadar balik kampung. Kadang-kadang dalam cuti yang lebih kurang seminggu lebih ni kan, tidur di rumah mertua berapa lama, tidur rumah ni sedikit, itu pun sebenarnya jadi masalah. Kalau boleh Shani kongsikan juga apa pandangan Shani. Fatin bukan nama sebenar. Macam Shani sendiri, Shani rasa Shani nasib baik, bukanlah nasib baik, tapi sebab adik-beradik husband ramai. So memang awal-awal lagi dia cakap tak apa, kita tak tidur rumah my parents, tapi beraya pagi tu pergi rumah parents tapi tak tidur sana. So adik-beradik dia ramai dengan anak buah apa semua. Jadi macam tak sesuai lah nak tidur ramai-ramai macam tu, berlonggok. Yalah kita ni kan comel-comel gini kan. Nanti takkan nak tidur berlonggok ramai-ramai kan. So kita akan balik, tapi maybe balik petang ke malam macam tu lah, lepas dah beraya 1 hari kat sana. Yalah, dekat je kan. So nasiblah saya ni dapat husband yang kat sini kan. Kalau kata dapat husband jauh-jauh tu problem lah juga kot kan. Betul kan? Tapi itulah apa-apa pun tolak ansur. Betul. Yang tolak ansur dan berdiskusi tu penting. Komunikasi dalam hubungan rumah tangga tu penting. Bagi yang belum berumah tangga masih sempat lagi buat pilihan. Okey, tapi kalau kita gurau-gurau je. Jadi kalau kita nak bercakap lah kan tentang perang balik raya. Kadang-kadang macam Fatin dah katakan dari awal tadi, dah tahun 2022 ni, takkan masih lagi nak perang balik raya. Tapi kita suka ataupun tidak, setiap kali menjelang Aidilfitri, hari raya lah ataupun cuti yang panjang ni, ini mesti akan menjadi tajuk dan juga topik utama kan. Tapi kalau boleh, kita tak naklah sebelum kita dah elok kita berpuasa dalam bulan Ramadan ni, madrasah kita, kalau boleh tak naklah kita masuk ataupun meraihkan hari kemenangan tu dalam keadaan bengkak air mata sebab kecil hati merajuk berlakunya perselisihan faham dalam hubungan rumah tangga. Jadi macam mana kita nak mendapatkan keberkatan dalam hubungan rumah tangga, keberkatan di Aidilfitri nanti, Cik Fazli, apa yang harus kita lakukan dalam merancang hubungan rumah tangga yang harmoni ni? Rancang ni dia macam mungkin kena ada meeting keluarga dengan anak-anak sekali ke. Mungkin kalau anak-anak kata raya pertama tak payah balik kampung dua-dua, raya kat KL je. Macam tu. Adakah perlu ataupun boleh dilakukan mesyuarat AJK tergempar keluarga ni sebenarnya, Cik Fazli? Yalah, isu ni biasanya berlaku dalam keluarga besar lah kan. Saya ada 9 adik-beradik. Anak bongsu daripada 9 adik-beradik kahwin dengan anak sulung daripada 9 adik-beradik ya. Cabaran ya. Tapi of course kita percaya bahawa semua orang mainkan peranan lah, adik-beradik, mak ayah, dan juga kita selalu berbincang lah dan masing-masing cuba saling faham memahami. Dan kita kena ingat Allah ini sangat menyukai perkahwinan. Perkahwinan adalah sunnah Nabi yang sangat disarankan.
Dan perkara yang paling Allah benci, yang halal tapi Allah paling benci adalah perceraian. Maksudnya Allah tak suka bergaduh ni kan. Inna akrahul halal at-talaq ya. Benda yang paling dibenci walaupun halal ialah perceraian. Jadi Allah nak supaya suami isteri ni berkasih sayang, yang dia adalah tanda kebesaran Allah. Kasih sayang suami isteri ni adalah tanda kebesaran Allah. Dan kita tahu marah itu daripada syaitan, dan bila kita marah, kita kena ingat kita jauh daripada Allah, dan bila kita kasih sayang suami isteri, kita makin dekat dengan Allah SWT. Jadi Ramadan ni sepatutnya bulan takwa, bulan dekat dengan Allah. Kita temui nak cari Lailatul Qadar supaya dapat keampunan, dirahmati. Jadi kalau kita faham konsep ni, sepatutnya raya kat mana, bergaduh tu benda yang sepatutnya kita easily, yang mudah kita boleh tolak ke tepi lah kan, kalau semua orang faham benda ini. Dan saya nak bagi tips sikit lah. Bila kita berbincang, masalah bila berbincang ni, ya ada orang kata dia berbincang, tapi berbincang tu lah dia buat dia bergaduh kan. Dia begitu. Ada satu kajian, satu tip lah ya. Bila kita berbincang, ada satu kajian daripada Journal of Psychology and Aging 2009, kajian kata masa kita berbincang suami isteri, kurangkan perkataan dipanggil apa? Dipanggil perkataan I. Kajian mendapati siapa yang guna bahasa kita, we, us and our banyak, kita, maka dia akan memberikan lebih banyak persetujuan dan juga dipanggil marital satisfaction. Tetapi pada suami isteri bila berbincang, you, I, saya, awak, dan guna perkataan negatif, selalu dan tak pernah. Ni penting ni, selalu dan tak pernah. Cuba big no ya. Awak selalu tak pernah. Please. Jangan ya. Jangan. Awas. Perbincangan guna dia tadi, jangan guna masa 5 dia tadi. Kalau kita kawal cara kita berbincang, insya-Allah kita boleh sampai persetujuan dengan baik. Okey, cari kata sepakat yang betul-betul lah. Hari ini orang kata tahun ini kita nak raikan dengan keceriaan, dengan orang kata bahagia bersama-sama kan, keluarga yang kecil, keluarga yang besar kita nak satukan. Okey Syani, di hujung perbincangan kita ni, pesanan Syani untuk mereka di luar sana. Kita nak raya, kita nak happy-happy sahaja. Kalau ada perang tu pandai-pandai untuk selesaikan dengan cara yang terbaik. Silakan Syani. Bagi Syani nak ucapkan selamat hari raya pada semua, dan kalau boleh macam Cik Fazli tadi cakap lah, bawa berbincang, discuss elok-elok, cari kata sepakat yang semua pihak akan happy. Macam Syani sendiri, sebab I'm lucky that I have adik-beradik yang kat KL, yang semua yang boleh duduk dengan Mami. At least Mami tak adalah terasa sangat Syani tak ada ke. Ataupun kalau kata beraya sebelah husband pun samalah. Mana kalau kita beraya kat dia beraya kat sini, family dia pun tak adalah terasa sangat kan. Tapi apa-apa pun kita kena ingat, kita ada dah sekarang teknologi dah maju. Kita ada video call, kita ada FaceTime, kita ada macam-macam cara yang kita boleh berhubung di pagi raya. Betul. So carilah jalan sepakat yang terbaik untuk semua pihak, keluarga dua-dua pihak, seluruh adik-beradik, apa semua, itu yang terpenting sekali. Ya, betul tu. Yang penting kita kena rancang dan mencari keharmonian. Dan kita betul. Nak ucapkan terima kasih juga kepada Cik Fazli. Tapi sebelum tu Cik Fazli, apa kata sampaikanlah dahulu ucapan Hari Raya kepada peminat-peminat Cik Fazli dan juga penonton wanita hari ini. Silakan. Terima kasih. Saya ucapkan selamat Hari Raya bagi kesempatan ini. Selamat Hari Raya kepada semua penonton setia wanita hari ini, kepada semua kru warga kerja wanita hari ini. Sejak 2008 kot. Selalu setiap bulan saya muncul kat sini. Saya amat ini satu ruang untuk ucapkan maaf kalau tersalah sebut, tersalah kata, kurang bicara. Ramai-ramai kita berukhuwah bersilaturahim di media sosial saya, Fazli Yusof Al-Basuti. InsyaAllah. Selamat Hari Raya. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Kami juga di Wanita Hari ini nak ambil kesempatan ini nak ucapkan selamat Hari Raya. Minta maaf zahir dan batin. Terima kasih kerana terus sudi bersama dengan kami. Lama Cik Fazli daripada tahun 2008 berkongsi pelbagai input dan manfaat berguna kepada penonton. Terima kasih juga Syani. Selamat Hari Raya. Sama-sama. Selamat Hari Raya. Maaf zahir batin. Assalamualaikum kedua-duanya. Okey, itulah antara perkongsian berkenaan dengan topik kita hari ini. Perang balik kampung, harapnya dah reda-reda, dah tarik nafas dah semua kan. Kalau tak boleh juga nak selesaikan, carilah orang tengah untuk menyelesaikannya. Tapi contohilah Syani, Cik Fazli dan juga Fatin yang dapat berbincang bersama pasangan dengan sebaik mungkin tanpa ada peperangan. InsyaAllah.